Saudara-saudari, rakyat Sabah dan seluruh Malaysia, apakah benar Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor terlibat dalam skandal perlombongan haram yang sedang hangat diperkatakan? Adakah ada pihak yang cuba menyembunyikan sesuatu daripada kita semua? Atau ini hanyalah satu lagi agenda politik murahan untuk menjatuhkan kerajaan negeri yang kini semakin kukuh? Hari ini, pada video kali ini, kita akan bongkarkan isu panas berkenaan dengan dakwaan terhadap syarikat Bumi Surya Sendirian Berhad yang didakwa mendapat kelulusan khas untuk cari gali mineral di Sabah. Tapi, benarkah begitu? Atau ini hanyalah satu fitnah yang terancang? Mari kita telusuri kenyataan rasmi Kerajaan Sabah, fakta-fakta yang telah didedahkan, dan seterusnya kita akan bincang kemungkinan dalang sebenar di sebalik drama ini. Baru-baru ini, Kerajaan Sabah tampil menafikan secara tegas dakwaan tidak berasas bahawa Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Jinor memberikan sebarang kelulusan ataupun sokongan kepada syarikat Bumi Surya Sendirian Berhad untuk menjalankan aktiviti cari gali mineral di negeri ini. Dakwaan ini pada asalnya tersebar menerusi laporan sebuah portal berita kontroversi yaitu Malaysia Now yang mendakwa Haji G terlibat secara langsung dalam meluluskan lesen cari gali kepada syarikat berkenaan. Namun pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam kenyataan rasmi beliau menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak lengkap, mengelirukan dan berunsur fitnah serta berniat jahat dari sudut politik. Menurut beliau, berdasarkan pengesahan rasmi daripada Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah merangkap Ketua Merenew Galian Negeri Datuk Bernard Liu Chow Min, tiada sebarang lesen cari gali pernah dikeluarkan kepada Bumi Surya Sendirian Berhad. Malah, sebarang kenyataan ataupun promosi oleh syarikat tersebut berhubungan dengan kelulusan lesen dikatakan sebagai tidak benar dan dilakukan tanpa sebarang kebenaran daripada pihak berkuasa perlombongan negeri. Untuk pengetahuan semua, proses kelulusan aktiviti cari gali mineral di Sabah tertakluk di bawah Seksyen 6 dan juga Seksyen 8 Ordinan Perlombongan Sabah 1960. Ini bermaksud bukan sewenang-wenangnya mana-mana syarikat boleh beroperasi ataupun mendapatkan hak cari gali tanpa proses perundangan dan dokumentasi yang sah. Syarikat Bumi Surya sebenarnya hanya diberikan kebenaran bersyarat oleh Badan Penasihat Sumber Mineral Negeri, Sabah Mineral Management Sendirian Berhad ataupun SMM, untuk membuat permohonan lesen. Namun kebenaran ini telah dibatalkan secara rasmi melalui surat bertarikh 24 Mac 2025 apabila syarikat itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen yang diwajibkan. Yang lebih mengejutkan, laporan Malaysia Now langsung tidak menyebut tentang pembatalan rasmi tersebut, menyebabkan banyak rakyat keliru dan tertipu dengan separuh kebenaran yang disampaikan seolah-olah ada agenda tersembunyi. SMM juga telah memberi amaran tegas agar semua pihak berhenti menyebarkan atau merujuk kepada laporan Malaysia Now yang kini dianggap sebagai palsu, mengelirukan dan berunsur fitnah. Malah agensi itu juga akan mengambil tindakan undang-undang termasuklah menyaman portal tersebut serta mana-mana individu yang didapati menyebarkan maklumat palsu ini. Lebih kontroversi lagi, rakaman audio yang dikaitkan dengan Ketua Pegawai Eksekutif SMM dalam laporan tersebut juga disahkan sebagai salah identiti. Menurut Nizam, suara dalam rakaman itu bukanlah milik CEO sebenar, sekaligus menimbulkan persoalan besar. Adakah ini satu perancangan terancang untuk menjejaskan reputasi kerajaan negeri Sabah? Kerajaan Sabah menegaskan bahawa mereka tetap berpegang kepada prinsip ketelusan dan integriti dalam semua urusan melibatkan sumber asli negeri dan tidak akan ada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan.
Dalam kenyataan penutupnya, Nizam menyeru rakyat Sabah supaya menilai isu ini berdasarkan fakta sebenar dan bukannya melalui laporan separuh masak yang hanya bersandarkan kepada persepsi politik semata-mata. Beliau juga mempersoalkan niat laporan tersebut yang muncul secara kebetulan ketika Sabah sedang aktif melaksanakan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya ataupun SMJ, sebuah pelan pembangunan besar yang menyentuh aspek infrastruktur, ekonomi, dan juga kebajikan rakyat. Adakah ini satu cobaan untuk menggagalkan kemajuan negeri dari dalam? Persoalan sekarang, siapa sebenarnya di belakang laporan ini? Malaysia Now sebelum ini juga dikenali kerana menyiarkan laporan-laporan sensasi yang sering menyasarkan kerajaan-kerajaan negeri dan pemimpin politik tertentu. Adakah ini satu bentuk perang psikologi untuk melemahkan kredibiliti HJJ menjelang pilihan raya negeri ke-17? Perlu kita ingat, sebelum ini, Datuk Seri Haji Jinor beberapa kali diserang dari dalam dan juga luar, termasuklah daripada kem yang pernah menjadi rakan sekutu dalam gabungan rakyat Sabah. Tindakan beliau menyingkirkan beberapa pemimpin yang tidak sehaluan dalam usaha memperkukuhkan kerajaan negeri turut menimbulkan rasa tidak puas hati segelintir pihak. Adakah Bumi Surya Sendirian Berhad mempunyai hubungan politik yang kita mungkin tidak tahu? Siapakah pemilik sebenar syarikat ini? Apakah mereka mempunyai kaitan dengan mana-mana ahli politik yang kini berada dalam blok pembangkang Sabah? Dan kenapa Bumi Surya masih mempromosikan kononnya mereka telah mendapat lesen sedangkan dokumen rasmi pun menunjukkan sebaliknya? Adakah ini satu bentuk penipuan korporat yang disokong oleh pihak-pihak tertentu demi mencuri hasil bumi Sabah? Dan satu lagi persoalan yang perlu kita tanya dan yang perlu kita renungkan. Jika tiada lesen yang diluluskan dan jika rakaman audio itu palsu, bagaimana bahan bukti sebegitu boleh sampai ke tangan portal berita nasional? Adakah ada orang dalam yang sengaja membocorkan maklumat palsu? Isu ini jauh lebih besar daripada sekadar sebuah syarikat yang tidak dapat lesen. Ini adalah tentang maruah kepimpinan negeri, ketelusan pentadbiran dan usaha untuk membangunkan Sabah tanpa gangguan politik murahan. Jika ini adalah satu cubaan untuk melemahkan kerajaan negeri dari dalam, maka kita sebagai rakyat Sabah harus lebih peka dan tidak mudah termakan dengan propaganda. Adakah ini hanya permulaan kepada lebih banyak pendedahan? Atau adakah ini cubaan untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada isu yang lebih besar yang sedang berlaku di peringkat persekutuan? Baiklah kawan-kawan, apakah pandangan Anda semua? Siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan? Sila tinggalkan komen Anda di bawah, di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda rasa rakyat Sabah perlu tahu kebenaran sebenar di sebalik semua ini. Baiklah sahabat-sahabat semua, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi, sekian sahaja semua. Terima kasih.